Okey penonton, topik yang akan kita bincangkan pada ketika ini adalah topik yang sangat menarik dan perlu kita berikan perhatian, iaitu berkenaan dengan perbuatan yang sentiasa mencederakan diri. Apa akan berlaku sekiranya perbuatan ini tidak dibendung dan sentiasa berlaku secara berterusan? Apa komplikasinya? Kecederaan diri ini ialah diakibatkan oleh geram, marah. Ini kita bercakap mengenai emosi. Jadi bila emosi itu tidak stabil, mungkin itulah datangnya untuk mencederakan diri. Itu yang kita akan bincangkan bersama dengan tetamu kita di studio. Ada pun di sebelah kita bersama dengan Puan Mumtazah Afifah Abdul Halim, Pegawai Psikologi Klinikal Pusat Kerjaya dan Kaunseling Jabatan Hal Ehwal Pelajar UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Satu topik yang sangat menarik. Cederakan diri sendiri petanda kesakitan emosi. Kita nak kena rungkaikan terlebih dahulu dua perkara. Satu ialah berkaitan dengan kesakitan emosi, apa yang dimaksudkan dengan kesakitan emosi, dan juga apa yang dimaksudkan dengan cederakan diri sendiri. Okey. Secara umumnya lah saya bagi definisi ringkas untuk setiap lapisan masyarakat faham. Kita tak pergi terlalu dalam untuk bagi masyarakat faham secara ringan-ringan je. Okey, kalau kita tengok definisi mencederakan diri sendiri berdasarkan kamus Cambridge 2022 lah. Okey. Maksud tingkah laku mencederakan diri sendiri ini adalah tingkah laku sengaja cederakan diri sendiri seperti mengelar anggota badan disebabkan oleh kesakitan emosi dan juga penyakit mental. Itu adalah secara ringkas lah, very general. Okey, tapi tingkah laku mencederakan diri sendiri ini ada istilah-istilah yang tertentu. Terutamanya bila kita tengok dalam kajian di Australia dan juga Eropah, istilah seperti self-harming, self-injury, deliberate self-harming dan juga self-mutilation. So yang bermaksud mencederakan diri sendiri, membahayakan diri sendiri, sengaja mencederakan diri sendiri dan mencacatkan diri sendiri. So istilah ni adalah lebih kurang sama dengan mencederakan diri sendiri tadi, dengan sengaja mencederakan diri sendiri. Tetapi ada istilah yang sedikit berbeza jika kita tengok kajian yang tertumpu kepada negara Amerika dan Canada. Amerika dan Kanada menggunakan istilah non-suicidal self-injury, which is NSSI, yang bermaksud perbuatan yang sengaja mencederakan diri sendiri tanpa niat untuk membunuh diri ataupun untuk mati. Okey, itu keywords dia, tanpa membunuh diri dan bukan niat untuk mati. Jadi apa contoh-contoh tingkah laku mencederakan diri sendiri yang saya boleh bagi contoh yang pernah saya jumpa dan saya baca, iaitu tingkah laku mengelar. Itu adalah yang paling kerap yang dijumpa dalam kajian dan juga secara praktikal lah. Menghantuk kepala di dinding, menumbuk lantai, menumbuk dinding sehingga menyebabkan pendarahan. Menarik rambut sehingga rambut tak ada. Wow. Sangat-sangat intens lah, tinggi keamatannya, emosi tadi. Okey, apa lagi? Membakar kulit menggunakan bahan-bahan panas seperti mancis, lilin dan juga api. Itulah antara contoh yang kekerapannya berlaku banyak di sekitar kita, tapi kita je tak nampak. Okey, itulah kalau kita nak berikan kefahaman kepada masyarakat ni, kesakitan emosi. Yalah, bila bercakap berkenaan kesakitan emosi, saya yakin ramai dalam kalangan kita pernah melalui kesakitan emosi. Tapi rata-rata tidaklah sampai ke tahap untuk mencederakan diri. Tapi kenapa ada segelintir yang cenderung untuk mencederakan diri? Dari segi sudut psikologi, apa maksudnya sebenarnya? Okey, secara psikologi, maksud kesakitan emosi ni, nak bagi faham, ni apabila seseorang itu berada dalam perasaan yang sangat-sangat dalam yang bercirikan perasaan ataupun emosi negatif seperti bimbang, marah, kecewa, gelisah. Okey, so tahap intensity lah kita panggil, tapi dalam bahasa Melayu kita panggil keamatan yang berada tahap yang sangat-sangat tinggi yang kita tak boleh nak bayangkan pun kalau orang biasa yang tak pernah berada dalam situasi kesakitan emosi ni. Tetapi individu yang cenderung untuk mencederakan diri sendiri, maksud kesakitan emosi yang dialami adalah perasaan emosi negatif yang sangat-sangat tinggi yang menyebabkan mereka terperangkap dalam emosi mereka sendiri dan menyebabkan mereka tidak berdaya. Dan macam mana benda ni, emosi ni yang tinggi ni boleh menyebabkan mereka mencederakan diri sendiri? Sebab emosi adalah tenaga. Dalam bahasa Inggeris ni kita panggil energy in motion. Dan kalau kita tahu, kalau kita bakar emosi kita, kita keluarkan emosi kita, kita juga mengeluarkan tenaga. Sebab itu penting untuk menyalurkan emosi dengan cara yang baik. Sebab semua orang akan mengalami emosi negatif. Cuma tahap keamatan itu
di tahap mana. Okey, so kalau mempunyai emosi yang tinggi, keluarkan tetapi dengan cara yang betul. Itulah cara yang betul tu. Jangan luahkan pula di media sosial. Kalau ada tekanan emosi itu. Dan juga janganlah mencederakan diri. Itulah, tapi sekiranya tidak dirawat, kesan jangka panjang kepada mereka ini, sebab ialah bila mencederakan diri seperti mana definisi yang diberikan tadi, ianya tidaklah sehingga menghilang, membunuh diri, tidaklah sampai hilang nyawanya. Macam mana tu? Okey, sekiranya tingkah laku mencederakan diri sendiri ini tidak dirawat maupun kesakitan emosi tadi tidak dirawat, kesan jangka panjangnya kepada individu tersebut adalah yang pertama, dia akan kekal di dalam kitaran tingkah laku mencederakan diri sendiri tadi. Macam mana dia boleh menjadi kitaran? Kerana dia sudah terbiasa teradaptasi dengan tingkah laku mencederakan diri sendiri apabila menghadapi situasi ataupun emosi ataupun pemikiran yang menyebabkan dia mengalami emosi yang sakit. Okay, so setiap kali, saya terangkan secara ringkas, setiap kali berhadapan dengan situasi yang tak best, penatlah, stres lah, tertekan lah. Okey, tak ada. Nak iris. Itu adalah cara dia sebenarnya lebih kurang kepada manifestasi kepada kesengsaraan emosi yang dia alami. So dia manifestasikan emosi tu melalui mengelar. So dia sebenarnya adalah mekanisme mengatasi, coping mechanism individu tersebut melalui mencederakan diri sendiri. Okey, maksudnya di sini seperti yang diterangkan tadi, yang kita risaukan ia akan menjadi kitaran dalam hidup dia. Setiap kali rasa stres, dia akan melempiaskan rasa marah tersebut dengan cara mencederakan diri. Betul atau tak yang saya baca, orang yang mengalami kesakitan emosi yang terlalu dalam ni, apabila mencederakan diri, mereka langsung tidak merasa sakit. Adakah betul? Separuh betul. Sebab untuk menjawab soalan tersebut, saya perlu menjawab dulu kenapa sesetengah individu ini mencederakan diri sendiri. Kalau dalam bahasa standard kita panggil what makes this person behave in this way. Okey, kenapa? Ada beberapa sebab. Yang pertama, setengah individu cenderungkan diri sebab dia nak ekspresikan kesengsaraan emosi. Sebab setengah orang tak pandai pun nak luahkan melalui kata-kata. Setengah orang apabila berhadapan dengan masyarakat, apatah lagi berhadapan dengan masyarakat yang autoriti tidak diberikan. Maksudnya kalau kita kata, penatlah, tak boleh cakap macam tu. Apatah lagi berdepan dengan masyarakat yang macam tu. Judgemental. Yes, that's it. So, satu, untuk ekspresikan kesakitan emosi. Yang kedua, untuk be in control, to feel the sense of control. Sebab apabila individu, terutamanya bagi individu yang pernah mengalami trauma, contohnya trauma seksual ataupun penderaan rumah tangga, mereka rasa hilang kontrol pada diri sendiri. Jadi untuk kembalikan rasa kawalan kepada diri, mereka cederakan diri sendiri sebab boleh menyebabkan dia rasa, aku terkawal. Okay, yang ketiga adalah punishment untuk hukuman diri. Sebab individu yang malu dengan kesilapan, malu dengan kekurangan diri, akan rasa marah dengan diri. Jadi untuk kurangkan rasa marah tu, dia hukumlah diri sendiri melalui cederakan diri sendiri. Okay. Dan untuk menjawab persoalan tadi, ada juga individu yang mencederakan diri sendiri disebabkan oleh kekebasan. Rasa numbness, kebas. Tak rasa apa, hilang rasa terhadap emosi. Jadi untuk mengetahui, aku ni hidup lagi ke tak sebenarnya, aku tak rasa apa-apalah. Jadi salah satu cara adalah melakukan kesakitan fizikal pada diri. So bila dia rasa balik, okey, aku sakit lagi, maksudnya aku masih hidup. Jadi betul lah separuh, tapi tidak teradaptasi kepada semua individu yang melakukan cedera diri. Okey, bila kita cakap mengenai kesakitan emosi ini, ialah macam tadi kata, untuk luahkan dengan kata-kata kecederaan pada fizikal. Tapi rasanya itu merujuk lebih kepada dewasa, dan emosi ini kanak-kanak juga mempunyai emosi. Tapi bagaimana kita, kalau untuk kanak-kanak ini, kalau mungkin mereka mengalami tekanan dari segi emosi, adakah mereka juga ada tendensi untuk mencederakan diri sendiri ni? Yes, ada, sangat banyak. Okey, boleh katakan berdasarkan kes yang saya jumpa, 4 daripada 5 kes yang saya jumpa memang ada self harm history. Kanak-kanak? Kanak-kanak. Wow. Kanak-kanak. Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa? Saya tertanya, kenapa perkara ini berlaku? Adakah disebabkan faktor persekitaran? Mungkin kanak-kanak tersebut pernah melihat ibu ataupun ayah ataupun orang sekelilingnya melakukan kesakitan pada fizikal, mencederakan diri. Adakah itu salah satu faktornya? Ya, boleh jadi salah satu yang dipanggil role model lah. Sebab ibu bapa ni, dia adalah role model utama anak-anak. Sebab di rumah, apa-apa bermula di rumah. Termasuk peranan ibu bapa dalam membentuk anak-anak punya pemikiran dan juga kefahaman dan kepercayaan tentang diri mereka dan persekitaran mereka bermula daripada rumah, ibu bapa.
jadi memang ada pengaruh ibu bapa dalam mempengaruhi tingkah laku mencerdaskan diri sendiri dalam kalangan anak-anak. Jadi dari segi psikologi, macam mana kita nak faham dan cuba macam mana kita nak tahu bahawa seorang kanak-kanak itu mengalami kesakitan dari segi emosi? Okey, selalunya kanak-kanak ni kita boleh nampak apabila mereka sangat mudah perubahan emosi yang sangat ekstrim. So kita tersilap sikit dia dah meletus. Outburst of emotion. Okay. Selalunya boleh nampak dari segi tantrum lah. Kalau kanak-kanak dia tak pandai nak ekspresikan melalui kata-kata sebab penggunaan kata-kata sangat terhad dan mengikut perkembangan. Maka dia ditunjukkan melalui behavior, tingkah laku. So boleh nampak dari segi pengasingan sosial, kurang bergaul. Maksudnya kanak-kanak sepatutnya belajar untuk bermain dan bergaul. Itu adalah di usia kanak-kanak, betul tak? Jadi sekiranya kurang dari segi skill tadi, which is socializing, maksudnya sesuatu yang perlu dititik beratkan lah. Maksudnya something wrong somewhere. Jadi ibu bapa berperanan untuk aware ataupun lebih kita kena observe lah lebih betul, lebih cakna tentang tingkah laku anak-anak, terutamanya dari segi socializing skills. Okey, itu untuk kanak-kanak. Kalau untuk orang dewasa pula, bagaimana kita nak kenal pasti? Yalah, contoh dalam situasi lah. Kita tahu rakan kita ni sering kali melakukan kecederaan pada diri sendiri disebabkan oleh kesakitan emosi. Stres tempat kerja, dia mencederakan diri sendiri. Putus cinta, cederakan diri sendiri. Bagaimana kita nak bantu kawan kita ni supaya tidak berterusan melakukan perbuatan tersebut? Okey, saya bagi contoh dan bagi tips macam mana nak kenal orang yang ada tendensi ataupun memang buat mencederakan diri sendiri. Pertama, dia akan selalu memakai pakaian yang menutup badan walaupun dalam tempat ataupun kondisi yang tak perlu pun dia pakai bertutup ni, contoh kat rumah. Perasan tak? Selalu pakai lengan panjang, seluar panjang, pakai tudung. Tapi di rumah tak logik lah benda itu berlaku. Okey, jadi ibu bapa sangat perlu peka ataupun kawan-kawan housemate ataupun roommate perlu peka dengan pemakaian kawan-kawan. Sebab individu yang mencederakan diri sendiri itu utamanya dewasa, dia memang tak suka orang tahu yang diorang ni sebenarnya mencederakan diri sendiri. That's why diorang selalu pakai baju lengan panjang dan seluar panjang. Okey. Okey, kalau kita tengok berita semalam juga ada seorang di Pulau Pinang kan terjun daripada jambatan Pulau Pinang tu. Okey, kita nak bercerita mengenai itu. Sebab sekarang ni mutakhir kita boleh tengok ramai yang ada cubaan-cubaan untuk membunuh diri. Jadi bagaimana bezanya dengan mencederakan diri ini? Okey, kita dapat bezakan individu yang ingin mencederakan diri sendiri dan ingin membunuh diri. Pertama kali, kena tahu definisi berbeza dua elemen ini. Mencederakan diri sendiri adalah tingkah laku sengaja cederakan diri sendiri tanpa niat untuk mati, tanpa niat untuk menamatkan. Tetapi individu yang ingin membunuh diri ini adalah individu yang mahu menamatkan kesengsaraan yang mereka alami sebab dah penat dah. Tak nak dah. Ada rasa, kita kena kenal pasti elemen perasaan putus asa dan perasaan tak ada harapan. Sebab dah akhir sekali adalah mati. Itu sahaja yang dia nampak. Tak ada dah. Lepas tu dah tak ada harapan dah nak berjaya ke, nak mengatasi sesuatu masalah, dah tak ada. So keyword kat sini, kita kena tahu niat seseorang tu kenapa dia mencederakan diri sendiri, sebab dia nak ekspresikan emosi. Tetapi yang ini, dia mahu menamatkan sebab dah tak sanggup, dah tak ada harapan dah nak hidup. Jadi itu adalah antara cara yang kita boleh tahu macam mana seseorang ni cederakan diri ataupun mahu membunuh diri. So kena bertanya. Nak tahu salah satu sebab dah kena tanya. So, hanya dia yang ada jawapan tu. Jadi kawan-kawan, ibu bapa mahupun rakan sekerja perlu peka, perlu kesabaran yang tinggi dan perlu pemahaman yang sangat-sangat tinggi untuk membantu individu ini. Dan juga kena jadi pendengar yang baik. Betul. Dengar saja, jangan komen. Sebab tu KKM atau Kementerian Kesihatan Malaysia ada melaksanakan Let's Talk. Salah satunya kita bercakap, talk itu. Dan salah satu lagi adalah untuk kita mendengar tanpa prejudis. Dan ini merupakan antara komponen penting lah. Jadi sebagai konklusinya untuk segmen kita pada pagi ini, mungkin ada sedikit yang ingin kita sampaikan dari segi rawatan. Sekiranya seseorang mengalami situasi seumpama ini, apa antara perkara pertama yang perlu dilakukan? Okey, sekiranya anda bertemu seseorang yang mengalami isu ini, yang pertama jangan gelabah, bertenang. Apa yang anda perlu tahu adalah dekati individu ini dan cuba untuk menyelami. Bukan nak ambil masalah tu, tapi nak kena selami kenapa individu ini bertingkah laku sedemikian. Untuk tahu tiada cara shortcut, kena tanya. So macam mana nak tanya? First, kena bina
kena bina repo. Repo adalah hubungan yang membolehkan sesuatu komunikasi itu berlaku dan mudah untuk dilakukan. Kepercayaan. Bina repo dulu. Kalau repo tak ada, takkan berlaku komunikasi. Dan ini adalah peranan dan saya selalu mendapat soalan berkenaan macam mana ibu bapa nak bercakap dengan anak. First saya nak tanya, adakah ibu bapa membina repo yang baik dengan anak terlebih dahulu? Kalau tak ada repo, macam mana nak berkomunikasi? So tanya diri anda, ibu bapa di luar sana, adakah saya ataupun kita telah membina repo yang cukup baik dengan anak-anak sehingga anak-anak selesa untuk menceritakan kepada kita. So itu dulu benda pertama yang perlu direnungkan. Build the repo first. Yang penting repo itu, kepercayaan. Sama juga dengan bila kita berkawan, kepercayaan itu juga kena ada. Kalau tak, Munawar pun tak tahu saya ada masalah, saya pun tak tahu Munawar ada masalah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Mumtazah Afifah Abdul Halim, Pegawai Psikologi Klinikal, Pusat Kerjaya dan Kaunseling Jabatan Had Ehwal Pelajar UiTM. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Kita harapkan perusahaan ini memberi manfaat lah. Betul. Membuka mata kita semua berkenaan dengan isu mencederakan diri disebabkan oleh kesakitan emosi ini. Okey, kita nak beralih ke cerita pagi Perak. Berkenaan dengan projek security makanan tanaman betik Masjid Negeri Perak. Terus saja bersama dengan rakan sahabat pelapor kita Nur Syahana Kamarudin di sana.